Salam sejahtera, ini keputusan terkini untuk kes menghina Mahkamah Lokman Adam. Akhirnya, Lokman Adam dikenakan bon berkelakuan baik selama setahun. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Lokman Nur Adam dikenakan bon berkelakuan baik selama setahun berhubung kes menghina mahkamah terhadapnya yang dikaitkan dengan perbicaraan rasuah 1MDB sebanyak 2.27 bilion ringgit terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sidang 3 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim P. Nalini sebulat suara membenarkan rayuan Lokman terhadap hukuman penjara sebulan yang dikaitkan dengan ugutan terhadap saksi pendakwaan bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Nazaruddin. Pada 15 Julai tahun 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Lawrence Quera menjatuhkan hukuman penjara sebulan terhadap Lokman selepas didapati bersalah menghina mahkamah kerana mengugut saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara itu sementara menunggu rayuan. Pada 2022, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Lokman dan mengekalkan hukuman penjara sebulan. Keputusan hari ini oleh Mahkamah Negara paling atas yang turut dianggotai Hakim Rozaria Bujang dan Hakim Abu Bakar Jais telah mengetepikan hukuman penjara 1 bulan itu. Keputusan itu menyusuli tindakan Lokman awal hari ini yang memberikan permohonan maaf tanpa syarat di hadapan Mahkamah Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan yang paling mengejutkan kita semua daripada Mahkamah Persekutuan. Lokman Adam tidak jadi dihukum penjara selama sebulan, tetapi telah dikenakan bon berkelakuan baik selama setahun. Diharap Lokman dapat menghargai keputusan ini dan tetap bersikap baik, berkelakuan baik. Di samping itu, susulan daripada itu juga, Tiong Keng Seng juga telah memohon maaf cadangan jadikan Langkawi destinasi Muslim. Menteri Pelancongan Tiong Keng Seng memohon maaf berhubung cadangan yang dilontarkan oleh timbalannya tentang menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pilihan Muslim. Tiong berkata, timbalannya Khairul Firdaus Akbar Khan mungkin tidak menjelaskan isu itu dengan baik dan dia memohon maaf kepada orang ramai. Saya bertugas di luar negara beberapa hari lalu dan timbalan menteri mungkin tidak menjelaskannya dengan jelas yang membawa kepada publicity meluas. Saya sudah menghubungi timbalan menteri untuk memahami perkara ini, kata Tiong, seperti dipetik oleh China Press semasa acara di Pulau Pinang malam tadi. Dia menegaskan Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dan tidak boleh bergantung semata-mata kepada satu etnik, termasuk kawasan tumpuan pelancong yang perlu menjadi tempat yang boleh dikunjungi semua pelancong. Dia berkata, tiada lokasi harus dikhususkan kepada agama tertentu saja. Dia berkata dengan Shanghai di China kini mempunyai penerbangan terus ke Pulau Pinang, dia berharap rakyat Pulau Pinang akan aktif mempromosikan tarikan pelancong negeri itu termasuk masakan. Dia menyeru semua industri di Pulau Pinang untuk bekerjasama bagi mengekalkan industri pelancongan negeri. Dalam sidang Parlimen Isnin, Timbalan Menteri Pelancongan mempertahankan hak negeri-negeri yang menggunakan larangan minum arak dan peraturan berkaitan pakaian ke atas pelancong. Dia berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai negeri-negeri yang menyekat pelancong daripada minum arak atau memakai pakaian menjolok mata. Dalam jawapan kepada ahli Parlimen Seputi Teresa Kok, dia berkata negeri sebegitu boleh memenuhi pasaran khusus. Memetik Langkawi, Khairul berkata pulau itu boleh diletakkan sebagai destinasi pelancongan pilihan Islam. Katanya itu mengundang kritikan dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mandur berkata,
negeri itu tidak melayan idea sedemikian. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini kata, Tiong main cakap saja, lepas tu minta maaf dia ni bawa banyak masalah pada negara dan rakyat, tidak layak jadi pemimpin, kata Harimau 1. Yellow Kucing kata, macam-macam lah dia kata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini paling hebat. Anwar Ibrahim persoal logik Perikatan Nasional. Kadang-kadang Perikatan Nasional pembangkang ni, kita tak faham sangatlah logik mereka ni. Ada mereka cakap main hambur saja. Dia tak faham pun apa dia cakap. Kata Anwar Ibrahim, saya pun tak tahu dia kira macam mana. Anwar persoal logik Perikatan Nasional. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas pembangkang berhubung isu penjualan saham Malaysian Airports Berhad kepada Global Infrastructure Partners GIP. Berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPMD Putrajaya hari ini, Anwar berkata dia tidak memahami dakwaan pembangkang bahawa GIP akan mengambil alih lapangan terbang itu, sambil menyatakan bahawa Khazanah Nasional Berhad dan KWSP masih pemegang saham terbesar MAHB. Sebelum proses ini, 41% KWSP dan Khazanah, dengan peralihan ini 70% pegangan Khazanah dan KWSP. Sesetengah pembangkang kata, walaupun 30% mereka akan ambil alih. Saya pun tak tahu dia kira macam mana, kata Anwar Ibrahim. Kontroversi saham MAHB tercetus pada 15 Mei lalu apabila Khazanah memaklumkan bahawa Abu Dhabi Investment Authority dan GIP melalui GIP Aurea Pte Ltd akan membentuk konsortium untuk memperoleh saham dalam pengendalian kapal terbang itu. Keputusan itu mendapat kritikan daripada pelbagai pihak selepas mendapati BlackRock, sebuah syarikat yang dianggap mempunyai hubungan dengan Israel, sedang membeli GIP. Beberapa komen daripada netizen mengatakan tentang ini. Red Parrot kata, dah tiba masa Perdana Menteri ke-10 tak perlu layan karena pemimpin pembangkang. Sepatutnya pembangkang melalui Muhyiddin Yassin, menantu yang telah lari, Lebay menantu mineral water, Hamzah anak minyak, masak gunakan PMQT ataupun masa sesi soal jawab dengan Perdana Menteri di Dewan Rakyat untuk bersesi soal jawab dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tapi malangnya, mereka tak hadir pun ketika Anwar Ibrahim membahas perkara ini. Ada laporan kata yang tak berguna. Aduh, luculah kan. Waktu yang sepatutnya mereka boleh bersesi soal jawab, waktu itulah mereka tak hadir. Itu yang bikin bengang orang ramai. Patutnya mereka gunakan masa PMQT untuk bersesi soal jawab dengan Perdana Menteri dan membangkitkan isu-isu negara. Tapi mereka asyik ponteng parlimen dan gemar menyalak bukit di luar parlimen. Golden Gecko kata Perikatan Nasional dan KJ Akmal nak main isu perkauman saja. Utamanya KJ Export Unit dan Bodek Akmal Dr. kata Golden Gecko. Purple Mouse kata, kalau dengar cakap pembangkang, menang PRK pun kerajaan akan tumbang. Ini naratif bodoh dan memperbodohkan pengundi, kata Purple Mouse. Samalah dengan naratif ekonomi. Pegang saham 30% boleh menguasai syarikat. Ini kira-kira ekonomi walaun, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu hangat kali ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Mulanya mahu malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Mulanya nak malukan kerajaan Pulau Pinang. Tapi akhirnya perkara itu telah memalukan diri sendiri. Cuba ajar etik berenang, rupa-rupanya sendiri tak pernah berenang. Cuba nak malukan orang, rupa-rupanya sendiri malukan diri sendiri.
Nak tuding orang lain, rupa-rupanya ada 4 jari, 3 jari lagi menuding diri sendiri. Ini semua berkait dengan isu air, yang mana Tuan Ibrahim Tuan Man cuba menemplak Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Namun, ini jawapan Rafizi yang paling padu, yang pastinya memalukan diri sendiri Tuan Ibrahim. Apa Tuan Ibrahim buat masa jadi menteri? Itu suara Rafizi terhadap Tuan Ibrahim. Ketika Perikatan Nasional rancak menghentam Kerajaan Persekutuan dengan isu air sebagai naratif kempennya, Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli tampil memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatnya daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Ekonomi itu membalas serangan pembangkang berkaitan isu bekalan air di Sungai Bakap dengan mempersoalkan mengapa Timbalan Presiden PAS itu mengabaikan masalah itu ketika menjadi Menteri Air dan Alam Sekitar, ketika Perikatan Nasional mentadbir negara selama 33 bulan. Coba kita tanya, yang menjadi Menteri Air dulu tu siapa? Anda jawablah sendiri. Jawapannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan Pakatan Harapan, bukan juga Barisan Nasional, bukan kita daripada Kerajaan Madani. Menteri Air ini Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau kita tahu yang Sungai Bakap ini yang dijadikan isu suruh lawan kerajaan kerana calon kita kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah engkaulah dulu kau Menteri Air, kata Rafizi, menemplak Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab sekarang kita tahu, seperti diumumkan berkali-kali, masalah air di Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara Semenanjung. Sebab air bukan saja soal pipe. Masalahnya sumber air dah tak ada. Orang makin bertambah, kilang makin banyak. Apabila orang makin banyak, sungai sebanyak itu sahaja, kata Rafizi lagi. Mana ada sungai pandai beranak? Semakin lama semakin cetek dan mendap. Memanglah kebiasaannya. Mana-mana kalau orang semakin ramai, sungai makin cetek, air kurang. Tambah pula cuaca sekarang semakin panas, kata Rafizi. Jadi isunya, semasa kita jadi pembangkang, memang kita tak tahu, bukan kerja aku. Semasa itu, kita duduk kejar segala yang rasuah semua ni. Yang bertanggung jawab merancang dan yang ada maklumat adalah Tuan Ibrahim Tuan Man, kata Rafizi. Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup air. Kamu tahu Perak Utara tak cukup sumber air. Kamu ada kuasa, apa kamu buat semasa jadi Menteri Air? Soalnya ketika berceramah di Kampung Padang Lalang, Simpang 4 malam tadi. Turut hadir calon Pakatan Harapan Johari Arifin, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew. Untuk rekod, pada Julai lalu kerajaan dilaporkan bersetuju menyalurkan peruntukan bagi projek penyaluran air di Sungai Perak ke empangan Bukit Merah yang sebahagiannya akan digunakan untuk pembekalan air terawat ke Pulau Pinang. Ia akan disalurkan melalui projek pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGP yang melibatkan kawasan seluas 1,000 ekar dengan anggaran peruntukan 4 bilion ringgit. Rafizi berkata masalah itu gagal diselesaikan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan walaupun mempunyai maklumat, tanggungjawab dan kuasa. Sebaliknya, kata menteri itu, Kerajaan Madani mengambil langkah awal ketika melihat keseluruhan masalah air di seluruh Malaysia. Jadi, kalau Perikatan Nasional jadi Kerajaan Persekutuan 33 bulan, kalau dia dah buat keputusan dulu lagi selesai, hutang dia berhutang, wang dia ambil, tapi kita tak nampak pergi mana wang itu, dan dia sebagai Menteri Air sampai ke sudah tak selesaikan masalah itu, kata Rafizi. Tak sampai 1 tahun Kerajaan Madani ambil alih, tanpa ada PRK Sungai Bakap pun,
Anwar Ibrahim suruh. Jadi saya kena ikut. Ini dah berlaku lama dan saya ingat awal tahun lagi. Semasa kita melihat keseluruhan masalah air di Malaysia. Yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan. Yang tak bising sangat di utara tapi berlaku pun kita dah buat peruntukan, kata Rafizi lagi. Jadi sekali lagi saya nak tanya Tuan Ibrahim Tuan Man. Orang semasa jadi kerajaan yang kawal duit banyak peruntukan untuk jana wibawa. Kenapa kamu Menteri Air tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut, kata Rafizi lagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini mengatakan, inilah level menteri, tahap level menteri pembangkang, katanya. Pak Ibrahim tahu tadah air saja, kata salah seorang netizen di ruangan komen. Mr. Sakau kata, nak air ke nak isleh? Dah cukup jumlah, apa kabar menantu tak pulang lagi? Apa Tuan Penasihat Empat Negeri buat? Kalau kali ini Madani menang Sungai Bekap, katanya. Betul kata Rafizi, kata Laim Guna. Apa Tuan Ibrahim buat semasa dia jadi menteri? Tapi siapa pula adun di situ waktu itu? Kes air ini isu negeri. Kalau isu ini dibawa ke pihak menteri, baru kita boleh suruh Tuan Ibrahim nak jawab. Dah pun, kata beliau. Alahai Kelantan, hampir semua adun dari PAS pun, kata AKJ. Ibrahim ni pun dari Kelantan, tapi tak ada apa pun dia buat masa dia pegang Menteri Air dulu. Kamu ni memang memaki hamun, kenapa otak dah masuk air ke, kata AKJ. Deva kata, tak perlu buang masa, tanya dia. Ambil contoh Kelantan dah cukup. Senang cerita. Dia orang tak tahu buat apa-apa, kata Deva. Saudara-saudara sekalian, Harimau Satu kata, takkan Rafizi tak tahu, jangan buat wayang lah, katanya. Red Parrot kata, Tuan Ibrahim semasa menjadi Menteri Alam sekitar 33 bulan tak buat apapun. Rupanya ISO pun tak tahu. Motosikal guna minyak apapun tak tahu. Sebenarnya tak layak menteri pun. Menteri cap ayam. Dapat jawatan menteri pun melalui tebuk atap, kata Red Parrot. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.